Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini seharusnya kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita lagi, dan moga dengan itu kita teruskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan masukkan kita di kalangan mereka-mereka yang selalu bersyukur, insya-Allah. Antara yang saya sebutkan untuk kita menjadikan orang yang bersyukur, hendaklah kita berusaha mentaati, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itulah antaranya. Selain kita ucapkan alhamdulillah di bibir kita, hendaklah kita juga mempamerkan rasa syukur itu dengan melakukan ibadah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita sambung kita punya kuliah ataupun sesi kepentingan amalan solat. Kita sekarang ini telah masuk kalau saya kira ni dah sesi ketujuh dah kali ini. Yang kita telah bicarakan sebelum ini adalah berkaitan dengan kepentingan solat, kelebihan solat. Kemudian yang terakhir itu, dua kuliah terakhir yang saya kongsikan sebelum ini ialah berkenaan dengan peringatan Nabi SAW kepada mereka yang tidak solat, ataupun mereka yang meninggalkan solat. Jadi kalau kita lihat apakah sebab susunan daripada Syekh Maulana Muhammad Zakaria ini tentang buku beliau, kelebihan solat, maka beliau melihat mereka, seorang Muslim itu dengan solat terbagi pada tiga. Pertama, mereka yang tidak menghiraukan langsung tentang solat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka yang solat tapi tak berjemaah, tidak mengambil berat tentang berjemaah. Jadi yang pertama ini, pada kuliah-kuliah kita ataupun sesi-sesi kita sebelum ini telah saya bicarakan. Jadi sepatutnya seorang itu bila dengar tentang hadis-hadis Nabi SAW, tentang kelebihan-kelebihan, sepatutnya jadi gairah ataupun semangat untuk menjaga solat. Manakala bila mereka yang kurang mengambil berat tentang solat, seharusnya apabila dengar tentang peringatan Nabi SAW tentang mereka yang meninggalkan solat, seharusnya berinsaf, seharusnya menjadi bertaubat dan bersungguh-sungguh tekadkan dalam hati untuk menjaga perkara solat, untuk menjaga perintah Allah, yakni solat. Jadi hari ini, sesi yang kita seterusnya pada hari ini ialah berkenaan dengan ini termasuk dalam golongan yang kedua. Syekh Maulana Zakaria mengatakan golongan yang kedua ialah mereka yang solat tapi tidak mengambil berat tentang solat berjemaah. Ni. Jadi kalau kita lihat pada sekarang ni, saya lihatlah saya ini sebagai orang yang bertugas di masjid, maka sekarang saya melihat mereka ni terutama bagi mereka yang lambat ataupun tak sempat solat berjemaah. Mereka datang dah habis solat berjemaah. Kadang-kadang ada di sana peluang untuk solat berjemaah, tapi tidak mengambil peluang tersebut untuk solat berjemaah. Jadi sebelum yang saya katakan ini tentang sebelum terjadinya pandemik ni, maksudnya seperti mana kita dulu yang boleh solat, datang ke masjid bila-bila saja, tidak solat, itu maksud saya. Tapi sekarang ini ada dia punya peraturan baru, hendaklah kita laksanakan, kita turuti demi menjaga penularan wabak dan sebagainya. Tapi sebelum kita nak melanjutkan lagi bicara kita tentang solat berjemaah ini,
Ada beberapa perkara yang harus kita tahu tentang solat berjemaah. Dan semoga dengan itu kita dapat tahu ataupun kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin. Antara perkara yang kita perlu tahu tentang solat jemaah ini ialah yang pertama, solat berjemaah, solat fardu secara berjemaah. Solat fardu secara berjemaah. Solat fardu secara berjemaah ini hukumnya adalah di sana ada pelbagai pendapat ulama. Ada mengatakan solat berjemaah itu fardu kifayah, dan ada juga mengatakan solat berjemaah itu sunan muakkad. Ringkasnya, menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, solat fardu secara berjemaah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Maksud dengan fardu kifayah ini, solat jemaah tidak diwajibkan ke atas setiap individu, tetapi memadai dengan sebilangan orang yang menunaikannya dalam satu penempatan, satu tempat, maka tuntutan tersebut telah terangkat. Itu maksudnya dengan fardu kifayah. Sebelum itu, apakah ta'rif sebenarnya solat berjemaah? Solat berjemaah adakah perlu ramai-ramai? Maka ulama menjelaskan ataupun menerangkan, solat berjemaah itu adalah solat yang dilakukan secara berkumpulan atau beramai-ramai, terdiri daripada imam dan makmum. Solat berjemaah boleh dilakukan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Yang paling baik solat itu ramai bilangan jemaah dia, itu paling afdal. Paling afdal ramai bilangan dia. Tapi kalau seorang itu contoh seperti mana saya sebutkan tadi, sekarang ni kalau kita nak solat berjemaah di masjid pun susah. Kita kena booking slot. Kita di Singapura ni lah, kena booking slot kita. Kadang kalau contoh Masjid Darul Makmur cepat dia punya habis. Dia punya booking slot. Cepat habis. Antara masjid yang cepat habis booking slot ialah Masjid Darul Makmur. Maka bagaimana? Maka kita boleh juga solat berjemaah di rumah bersama family. Walaupun seorang imam dan juga seorang makmum, maka akan terhasil dia punya pahala solat berjemaah, ganjaran solat berjemaah. Tapi seperti mana seperti ingin saya beritahu bahawasanya yang paling afdal itu solat berjemaah itu hendaklah di masjid, itu paling afdal. Tapi jika ada banyak halangan, ada keuzuran, ada banyak halangan, kalau solat di rumah, boleh tak bersama family, berjemaah boleh di rumah, adakah boleh? Dibolehkan dan terhasil pahala dia. Iaitu pahala solat berjemaah. Apakah pahala solat berjemaah? InsyaAllah nanti kita akan terangkan. Dan apakah maksud imam dan makmum? Solat berjemaah mesti ada imam dan makmum paling kurang. Maka imam itu merupakan orang yang mengetuai solat berjemaah, solat itu sendiri, maka dipanggil imam. Dan makmum pula merupakan orang yang mengikuti imam dalam berjemaah. Maksudnya, yang depan itu imam, yang belakangnya dia panggil makmum. Cuma ada beberapa perkara lagi selain perkara yang saya sebutkan tadi, ada beberapa perkara yang harus kita tahu tentang solat berjemaah. Antaranya ialah niat. Niat itu penting. Niat berjemaah. Bila kita solat dan berjemaah, yang imam itu mesti niat, kalau kita menjadi imam, hendaklah kita tambahkan dalam ucapan ataupun sebelum solat tu biasa kita sebut apa? Usalli fardal, contoh subuh, usalli fardal subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, usalli fardal subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu sebutan lafaz, tapi yang pentingnya dalam hati kita. Sebutan lafaz itu membantu dalam hati kita. Kalau kita seorang itu tak niat solat berjemaah, dia tak niat atau berjemaah, solatnya sah tapi tak dapat peroleh pahala. Ringkasnya, apabila kita solat berjemaah, hendaklah kita niat berjemaah ataupun imaman ataupun makmuman. Kalau jadi imam, hendaklah dia niatkan imam. Kalau dia jadi makmum, hendaklah dia juga niat sebagai makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, itu yang pertama, bila kita niat tu, kena niat berjemaah. Dan yang kedua, yang seterusnya tentang solat
berjemaah ini adalah saf. Ya. Kalau kita solat, kita bila mana-mana solat yang kita yakin bersih, kita letak sejadah kita boleh solat, kan? Tapi kalau kita solat berjemaah, imam itu mestilah duduk di hadapan. Tempatnya di depan, makmum di belakang. Secara ringkasnya, kalau solat berjemaah itu lelaki bersama lelaki, kita bapa dengan anak. Anak seorang sebagai contoh. Dia nak solat, dia bersama dengan anak lakinya. Maka imam itu hendaklah dia posisikan anak lelakinya ataupun jemaah lelaki lah. Dia mungkin ayahnya atau adik-beradiknya ke siapa ke. Maksudnya kalau berdua sahaja, tempatnya ialah imam dan makmum sebelah kanan, ke sebelah kanan imam. Sebelah kanan. Kalau jemaah lelaki lebih ramai, lebih daripada satu, mungkin 3 orang, mungkin 4 orang, maka imam depan, makmumnya di belakangnya. Kalau suami bersama isteri saja solat jemaah, maka sebaiknya imam tu di hadapan. Nah, imam di hadapan lah. Isterinya betul di belakangnya. Dia di belakang. Kalau jemaah lelaki, di sebelah kanan, kan? Dekat dengan dia sebelah kanan. Kalau seorang. Tapi isteri, di belakang. Kalau dalam jemaah itu kita ada anak lelaki ataupun anak perempuan, isteri, maka imam bahagian depan, anak jemaah lelaki, belakang jemaah lelaki itu adalah jemaah muslimah, wanita, belakang lagi. Itu secara ringkasnya. Jadi maksudnya yang paling mustahak sekali, imam tu di hadapan. Tapi kalau kalau kita lihat kadang-kadang sekarang ni rumah kita, terutama rumah di Singapura, kadang kecil dan sebagainya, kan, dia punya hall pun tak besar sangat, tak ada barang-barang lain. Jadi kalau nak buat position gitu macam susah. Cuba usahakanlah, maksudnya imam yang memimpin solat tu di hadapan, diikuti oleh jemaah lelaki, kemudian muslimah itu mesti di belakang lah. Itu dia punya secara ringkasnya tentang kedudukan ataupun susunan saf. Seterusnya, tentang solat berjemaah ini, bacaan surah Al-Fatihah. Ringkasnya, apabila imam membaca dalam solat jahar ini adalah solat maghrib, isyak, subuh. Sebagai makmum, dia untuk 2 rakaat yang pertama, harus wajib dia, sunat hukumnya mendengar bacaan imam. Lepas imam habis baca Fatihah, barulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Untuk rakaat ke-3 dan ke-4 ataupun rakaat yang 4 untuk maghrib, rakaat yang ke-3 untuk maghrib, hendaklah dia membaca surah Al-Fatihah. Untuk solat jahar, sekali lagi saya sebutkan, untuk solat jahar, makmum dia diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah sahaja. Surah yang lain tak. Hanya imam sahaja. Solat jahar. Rakaat yang ke-3 untuk maghrib, dan juga ke-4, 3 dan 4 untuk isyak, sama-samalah baca surah Al-Fatihah. Imam tak baca, tak perlahanan. Kira makmum itu yang di belakang membaca terus surah Al-Fatihah. Tapi yang tak bolehnya, apabila kita solat berjemaah, kita tak nak baca apa. Kita ikut imam. Ni maksudnya dalam mazhab Syafi'i, solatnya tak sah lah. Sebab apa? Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dikira solat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya solat orang tak baca surah Fatihah, diikut je, actually solat dia tak sah lah. Walaupun di sana ada perbincangan lagi-lagi, tapi secara ringkasnya begitu. Maksudnya, solat berjemaah, makmum imam duduk kena baca surah Al-Fatihah. Cuma kalau solat jahar, imam baca dahulu, kemudian dah habis surah Fatihah, barulah makmum
makmum membaca surah Al-Fatihah. Habis masa imam baca surah Al-Fatihah, makmum buat apa? Makmum mendengar bacaan. Sunat hukum itu, ketika itu makmum itu mendengar bacaan imam. Itulah antara ringkasnya tentang perkara-perkara yang harus kita tahu tentang solat berjemaah, supaya amalan kita ini betul laksanaannya dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita akan membaca daripada buku atau kitab karangan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi berkenaan dengan perkara ini. Ini solat berjemaah. Jadi seperti biasa, saya baca matan hadisnya disusuli dengan penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat berjemaah itu 27 kali ganda lebih afdal daripada solat bersendirian. Hadis ini jelas tentang kelebihan solat berjemaah. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Syekh Maulana Muhammad Zakaria rahimahullah taala beliau beritahu bahawasanya apabila seorang itu mendirikan solat dengan niat untuk memperoleh pahala, maka cara yang paling mudah ialah jangan bersolat di rumah atau jangan solat bersendirian, seperti mana saya sebutkan permulaan tadi. Tapi hendaklah dia pergi solat di masjid dengan berjemaah. Amalan ini tidaklah begitu susah, malah akan memperoleh ganjaran yang begitu banyak. Siapakah yang melepaskan peluang untuk memperoleh $27 dan berpuas hati dengan hanya $1? Sebaliknya, kita langsung tidak memberi perhatian untuk mendapatkan untungan yang begitu besar dalam amalan agama. Tidak lain dan tidak bukan sebabnya ialah kita sudah tidak lagi menghiraukan agama, bahkan keuntungan agama tidak lagi dipandang sebagai satu keuntungan. Sedangkan kita sanggup bertunggus lumus sepanjang hari untuk mendapatkan secebis keuntungan dalam perniagaan sebagai contoh di dunia ini. Sebaliknya, untuk keuntungan akhirat, solat berjemaah yang mendatangkan 27 kali ganda keuntungan menjadi satu bebanan kepada kita. Sebab apa? Jadi singkasnya, kadang seorang itu tak nak mengambil kelebihan tersebut kerana tak menghiraukan. Tak menghiraukan tentang keuntungan agama. Asalkan aku solat dah lah. Allah tahulah, nanti Allah nilaikanlah. Kata begitu. Kita hendaklah mencontoh, kita hendaklah melihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat melaksanakannya. Dan Nabi SAW beritahu sendiri, 27 kali ganda lebih baik daripada solat bersendirian. Seterusnya, hadis yang sama berkenaan dengan perkara ini. Hadis yang kedua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في الصلاة ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة رواه البخاري ومسلم wa Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang bersolat secara berjemaah akan digandakan sebanyak 25 kali ganda ataupun 25 kali pahala lebih daripada orang yang solat bersendirian di rumah atau di kedai. Ini adalah kerana apabila seorang itu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berjalan menuju ke masjid semata-mata untuk bersolat,
maka setiap langkah yang dilangkahinya akan diangkatkan satu darjat, digugurkan satu dosa. Setelah dia bersolat, jika dia terus duduk di dalam masjid dalam keadaan berwuduk, maka malaikat memohon rahmat dan keampunan doa untuknya. Selama mana dia terus duduk menunggu untuk menaikkan solat yang seterusnya, maka dia akan terus menerus mendapat pahala solat selama mana dia menunggu solat tersebut. Antara doa malaikat ialah Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah, ampunilah dosa dia. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadis sebelum ini, kata Syekh Maulana Zakaria Al-Nahlawi, dia mengatakan bahawasanya hadis sebelum ini menyatakan bahawa solat berjemaah adalah 27 kali pahalanya, darjatnya daripada solat bersendirian. Sedangkan dalam hadis yang kita baru baca tadi, hanya disebutkan 25 sahaja. Bagaimana? Maka jawapan bagi perbezaan antara kedua-dua hadis di atas telah diberi oleh ramai para alim ulama yang mana terdapat dalam kitab syarahan hadis. Sebahagian daripada keterangan tersebut dinyatakan di sini, antaranya ialah perbezaan itu dalam mengikut keadaan orang yang menunaikan solat itu. Kan? Ada dapat 27, ada dapat 25. Bagaimana? Kata Syekh Maulana Zakaria berdasarkan penerangan para ulama, dia mengikut keadaan orang yang menunaikan solat. Setengah mereka mendapat 25 pahala dan setengah pula dapat 27. Kerana keikhlasan masing-masing. Mengikut pendapat setengah alim ulama, hal ini adalah disebabkan perbezaan antara solat sirri dan jihri. Ada juga itu yang pertama, keikhlasan. Yang kedua ialah mengikut perbezaan solat itu sendiri. Solat sir dan solat jahar. Solat sir itu ialah solat, ulama mengatakan ringkasnya solat zuhur dan asar. Iaitu solat sir, solat yang dibaca senyap. Itu solat zuhur dan asar lah. Tak dijaharkan, tidak dikuatkan bacaan Fatihah dia. Diperlahankan. Solat jahar, 3 solat. Iaitu maghrib, isyak dan subuh. Maka dia punya, di sana ada perbezaan. Maka di sana juga ada pahala dia berbeza. Ada juga ulama mengatakan bahawasanya solat jahar itu solat isyak dan subuh saja. Solat maghrib tak termasuk dalam solat jahar sebab masih boleh nampak orang kan waktu maghrib. Tapi solat isyak dan solat subuh adalah dua waktu yang sangat berat nak dijaga. Lebih-lebih lagi mungkin kita biasa dengar tentang zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu, solat isyak dan solat subuh adalah berat bagi orang munafik untuk solat ataupun nak hadir. Sebab antaranya alasannya ialah sebab tidak nampak, gelap. Maka orang munafik dia tak datang ke masjid pun, dia rasa selamat sebab apa? Rasulullah, Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabat yang lain tak tahu tentang kehadiran dia. Sama ada datang ke tak datang ke. Itu antara solat isyak dan solat subuh yang menjadi berat bagi mereka munafik untuk istiqamah ataupun nak sertai. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah antara maknanya 27 dan juga 25 darjat mereka yang laksanakan solat berjemaah. Selanjutnya, kata Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Nahlawi, beliau mengatakan bahawasanya Rasulullah menarik perhatian kita kepada satu perkara yang sepatutnya kita berfikir dengan sendiri betapa banyak ganjaran pahala yang akan kita peroleh jika kita mengerjakan solat dengan berjemaah, dan betapa ganjaran pahala itu terus dilipat gandakan. Iaitu apa? Seorang, hadis Nabi yang bermaksud
Tadi kita baca, seseorang yang mengambil wuduk di rumahnya lalu pergi jalan ke masjid, dia pergi ke masjid semata-mata untuk melaksanakan solat dengan berjemaah, maka setiap langkahnya akan diberi satu pahala dan diampunkan satu dosa. Maksudnya bukan pahala 27 ataupun 25 darjat sahaja dapat, bahkan ada dapat ekstra yang lain lagi, iaitu pengampunan dosa dan ditambahkan satu kebaikan, satu hasanah bagi setiap langkah yang dilangkahinya untuk ke masjid. Ini kira ekstra lah, tambahan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan. Syekh Maulana Zakaria pun beritahu, dia datangkan bahawasanya dalam riwayat yang lain, Banu Salamah ni adalah satu kabilah di kawasan Madinah Al-Munawwarah yang tinggal agak jauh daripada Masjid Nabi. Lebih kurang kira-kira 8 hingga 9 kilometer jauhnya penempatan tersebut, qaryah tersebut, tempat tersebut dengan Masjid Nabawi. Mereka berhasrat untuk berpindah berdekatan dengan masjid. Namun Rasulullah SAW telah menasihatkan mereka supaya tetap tinggal di situ kerana setiap langkah yang mereka jalan ke masjid akan ditulis ganjaran pahala. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah antara pahala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada mereka-mereka yang memakmurkan rumah Allah. Mereka yang hadir ke masjid untuk memakmurkan rumah Allah, nak solat. Allah beri pahala lagi, ekstra lagi daripada solat yang kita sendiri nak laksanakan. Selanjutnya, Rasulullah SAW menarik perhatian kita kepada satu kelebihan, iaitu setelah kita selesai solat, selama mana seorang itu terus duduk di tempat solatnya, maka selama tempoh itulah malaikat akan memohon keampunan dan rahmat untuknya. Lepas kita habis, kita luangkan masa berdoa, istighfar ke apa ke, selama mana kita berada di situ, kita dalam keadaan begitu, malaikat doa untuk kita. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Dalam riwayat lain, Allahumma wa tub alaihi. Maka sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah taubat pada dia. Terimalah taubat daripadanya. Malaikat adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang maksum dan juga yang makbul di sisi Allah, satu makhluk yang Allah terima, makbul. Maka kesan keberkatan solat ataupun kesan keberkatan doa mereka adalah jelas sekali. Kita ni tuan-tuan, kalau kita dapat seorang alim, seorang ustaz yang kita kenali, dan kita masya Allah, kita yakin, kita lihat dia seorang yang baik kan. Kalau ustaz tu kan doakan untuk kita, ustaz je kan, ustaz pun kadang ada melakukan silap. Tapi kalau kita ustaz tu doakan kita, atau ustazah lah kan, doakan untuk kita, kita rasa seronok. Masya Allah, dia doakan untuk saya lah, kita rasa gembira kan. Ini malaikat tuan-tuan, malaikat doa untuk kita. Apatah lagi malaikat ini suci, maksum kan, terpelihara daripada melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang walaupun sekelip mata. Ni cuma harus kita faham, ini kelebihan ini, keadaan ini, bila mana keadaan kita, masyarakat kita sekarang, atau keadaan global sekarang ni okey, seperti dahulu, tiada pandemik dan sebagainya. Sekarang ini untuk kita berjaga-jaga. Selepas solat sekarang ini, lepas solat kita tak boleh duduk lama. Boleh duduk untuk habiskan kita visit sekejap, tapi tak boleh lama. Sebab apa? Kadang kita ada masa, kalau kita noje-noje kita di masjid, kita ada masa untuk sanitasi, sanitasi tempat kita punya, tempat kawasan lah, tempat solat tu. Jadi harus segera kita buat demikian tu. Para jemaah sekalian pun, semoga kita dengan kita cepatlah untuk memudahkan urusan orang lain, pun kita beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu antara kelebihan solat berjemaah, dan juga solat datang ke masjid untuk laksanakan solat berjemaah. Seterusnya, hadis yang nombor 3,
tentang kelebihan solat berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fil jama'ati yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmizi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat berjemaah kerana Allah dengan memperoleh takbiratul ula selama 40 hari akan mendapat 2 kelepasan daripada api neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa yang dapat menjaga solatnya dengan dapat menjaga takbiratul ula disebutkan. Apa makna takbiratul ula? Maksudnya solat berjemaah bersama-sama imam. Imam kata Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, dapat sama-sama. Itu antara maknanya takbiratul ula. Jadi pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi 2 kelepasan selama 40 hari. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi 2 kelepasan. Satu lagi, yang pertama, lepas daripada sifat yang mana saya sebutkan tadi. Orang munafik ni zaman Rasulullah, dia tak jaga solat isyak dan juga solat subuh. Jadi kalau seorang itu jaga solat je, maka secara automatiklah dia akan jaga solatnya semua 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah terlepas daripada api neraka. Kita dengar dulu apakah penerangan Syekh Maulana Az-Zakaria Al-Nahlawi. Beliau mengatakan bahawasanya seorang yang menunaikan solat berjemaah dengan ikhlas dan dia menyertai jemaah dari mula bersama imam, yakni selepas sahaja imam angkat takbiratul ihram, dia pun terus bertakbir sama-sama. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Selama 40 hari berturut-turut, maka dia tidak akan masuk dalam golongan munafik dan tidak akan dimasukkan dalam neraka. Munafik itu ialah secara ringkasnya seorang yang menzahirkan dirinya sebagai seorang Islam, tapi dalam hatinya dia tidak menerima Islam. Itu secara ringkasnya munafik. Cuma mungkin ada pertanyaan, kenapa 40 hari? Kenapa disebutkan 40 hari? Keistimewaan 40 hari adalah kerana tempoh itu memainkan peranan yang penting dalam perubahan sesuatu keadaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahawa tertib kejadian manusia, susunan kejadian manusia itu pun berlaku dalam tempoh 40 hari. 40 hari pertama dalam bentuk air mani, kemudian 40 hari kedua berubah kepada segumpal daging, kemudian perubahan terus berlaku daripada 40 hari ke 40 hari yang berikutnya. Oleh sebab inilah para ulama tasawuf, dalam tasawuf tempoh 40 hari ini mempunyai keistimewaan yang khas. Tapi Syekh Maulana Zakaria beritahu juga betapa bertuahnya, betapa beruntungnya seorang yang dah bertahun-tahun lamanya dapat menjaga takbiratul ula tanpa ketinggalan walaupun satu solat pun. Dapat jaga bertahun-tahun, masya-Allah. Ini pun satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tuan-tuan, kalau kita nak menjaga tentang takbiratul ihram, takbiratul ula bersama-sama imam selama 40 hari. Hanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Itu antara kelebihan dia dapat solat berjemaah. Antara kelebihan solat berjemaah. Jadi sebagai seorang Muslim tidak sepatutnya lah, ataupun tidak sepatutnya kita meninggalkan solat berjemaah walhal di sana kita ada peluang untuk solat berjemaah, kerana terdapat kerugian kepada kita bila mana kita melepaskan peluang tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak berikan kepada kita. Seterusnya para jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk dalam bahagian kedua berkenaan dengan peringatan Nabi SAW bagi mereka yang meninggalkan solat berjemaah tanpa keuzuran, tanpa
Tempat apalah, asal saja je nak solat, asal saja nak solat sendiri-sendiri. Wal di sana boleh solat berjemaah. Maka mari kita dengarkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga timbul keinsafan dalam diri kita untuk kita jaga solat berjemaah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'al munadi falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun qalu wa mal uzru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu as-salah allati shalla, rawahu Abu Dawud. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar azan dan tidak pergi menunaikan solat berjemaah tanpa suatu sebab yang menghalangnya, ini tanpa keuzuran daripada menyertai solat berjemaah, maka solat yang dikerjakannya itu tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzur itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut atau sakit. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan juga Imam Abu Daud. Keterangan daripada Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau mengatakan bahawasanya seorang yang, maksudnya daripada hadis ini, kita secara ringkasnya kita boleh faham, kalau kita dengar azan, kita tak pergi, kita tak kita solat sendiri-sendirilah, maka solat kita tidak diterima. Apakah, maka Syekh Maulana Zakaria terangkan apakah yang dimaksudkan dengan tidak terima. Dan hadis kata begitu, apakah maksud begitu? Apakah maksud solat yang tidak diterima? Maka ulama mengatakan bahawasanya maksudnya ialah dia tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat yang dikerjakan itu. Sebaliknya, hanya sekadar terlepas daripada kewajipan menunaikan solat fardu, itu saja. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang menyatakan bahawa solatnya tidak terima. Seorang itu maksudnya kalau ada lafaz begitu, solat yang tidak diterima ialah tentang berkenaan dengan solat dia tidak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma hanya terlepas kewajipan untuk melaksanakan solat fardu saja. Walaupun kewajipannya sudah terlepas, tapi apakah gunanya amalan yang tidak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan mengikut pendapat golongan sahabat dan tabi'in yang berasaskan daripada hadis-hadis di atas bahawa meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur adalah tidak dibenarkan atau haram, dan menunaikan solat dengan berjemaah adalah fardu. Ini sebahagian pendapat para sahabat dan juga para tabi'in. Memang di sana ada perbezaan tentang solat itu sendiri, solat berjemaah itu sendiri, maksud saya. Maksud solat jemaah itu sendiri, tapi maksudnya para sahabat rata-rata mereka kata tak boleh solat sendiri kalau boleh solat fardu. Tak boleh solat sendiri-sendiri kalau boleh solat berjemaah. Dan saya telah terangkan pun tentang mazhab kita Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i tentang fardu kifayah. Di sana juga ada pendalilan dia mengapakah disebutkan sebagai fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Jadi para jemaah sekalian, itu hadis yang pertama. Maksudnya kalau kita usahakan apabila kita boleh datang ke masjid, kita tak sakit sekarang ni, kalau sekarang ni kita tak sakit, kita dah booking slot di masjid, usahakan untuk datang. Tak izin, tak dapat juga untuk datang kerana dah full dan sebagainya, maka jangan solat sendiri-sendirilah. Jangan solat sendiri-sendirilah, senang. Jangan solat sendiri-sendiri, ajak family, ajak anak ataupun isteri solat bersama-sama. Hadis yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u huzaman min hutabin summa ati qauman yusalluna fi buyutihim laysat bihim illatun fa uharriquha alaihim, rawahu Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah wa Tirmizi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar berhasrat untuk menyuruh pemuda-pemuda mengambil kayu api untukku
Kemudian aku ingin pergi kepada mereka yang bersolat di rumah tanpa sebarang keuzuran, lalu aku membakar rumah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, Nabi SAW nak bakar rumah mereka yang solat sini-sini kat rumah tanpa ada keuzuran. Nabi SAW, tuan-tuan, Syekh Maulana Zakaria beritahu bahawasanya Nabi SAW begitu kasih pada umat. Kan? Dan Nabi kasih pada umat, Nabi tak sanggup melihat umat siapa pun mengalami apa-apa kesusahan walaupun sekecil-kecilnya. Tapi baginda betul marah terhadap mereka yang bersolat di rumah sehingga sanggup membakar rumah mereka. Jadi, muslimin dan muslimat rahmatullah, ini adalah sebenarnya perlu kita fikirkan. Ya? Kerana, seperti mana saya sebutkan, seingat saya dalam memula punya punya sesi kita, Nabi SAW dapat solat itu satu hadiah yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jemput Nabi SAW naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk berikan anugerah solat. Tapi bila mana seorang itu tak ambil acuh tak acuh ataupun tak rasa begitu penting tentang solat. Yang mana Nabi SAW, perasaan Nabi SAW, bila anugerah yang baginda dapat, tapi apabila berikan pada umatnya tidak mengambil berat. Ataupun memandang remeh lah tentang perkara ini. Justru hendaklah kita fikirkan, hendaklah kita usahakan solat itu kita buatlah sungguh-sungguh sebaiknya. Sebab apa? Manfaatnya bukan sahaja, manfaat solat ini bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk diri kita sendiri, untuk diri kita. Kan? Kelebihannya untuk kembali kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah Subhanahu Wa Taala pun tak berhajat pun pada solat kita. Kita yang berhajat pada solat. Kan? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala letak kemuliaan, siapa yang jaga solat, Allah beri ganjaran. Siapa yang tak jaga solat, yang rugi diri sendiri. Jadi muslimin dan muslimat rahimahullah, semoga daripada apa yang saya kongsikan hari ini, dapatlah sama-sama pertama sekali kita usahakan solat berjemaah. Jangan kita solat bersendirian jika di sana ada peluang yang terbentang pada kita untuk solat berjemaah. Sangat-sangat rugilah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita untuk kita jaga solat, dan semoga kita dapat sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.